Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam bidang tamadun Islam yang bertajuk Kerajaan Utsmaniyah bahagian yang pertama. Objektif bagi tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pelajaran nanti kamu akan mengetahui yang pertama, sejarah Kerajaan Utsmaniyah. Yang kedua, ketokohan Sultan yang terkenal pada zaman Kerajaan Utsmaniyah. Okey, kita lihat dahulu sejarah Kerajaan Utsmaniyah. Ini adalah gambar-gambar masjid yang ditinggalkan pada zaman Kerajaan Utsmaniyah. Antaranya ialah Masjid Sorgut di Sorgut, Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Masjid Eddin di Eddin, Masjid Ulu Cami di Bursa. Okay, kita lihat hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik ketua ialah ketuanya dan sebaik-baik tentera ialah tenteranya, riwayat Ahmad. Ya. Jadi dalam pemerintahan Kerajaan Utsmaniyah inilah kita dapat melihat pembukaan Konstantinopel. Ini menunjukkan bahawa dalam zaman Kerajaan Utsmaniyah ini ada pemimpin yang hebat dan mempunyai barisan tentera yang hebat. Okey, seterusnya kita lihat peta kerajaan Turki Utsmaniyah. Boleh lihat yang berwarna kuning tu. Okey, seterusnya kita lihat latar belakang kerajaan Utsmaniyah. Asal nama kerajaan adalah bersempena nama Utsman bin Ertugrul, iaitu pengasas kerajaan Utsmaniyah. Tempoh pemerintahan bermula dari tahun 1299 hinggalah 1924 Masihi. Kawasan pemerintahan meliputi sebahagian besar benua Asia, Eropah dan Afrika. Bilangan pemerintah ialah seramai 37 orang dan antara pemerintah yang terkenal termasuklah Sultan Utsman bin Ertugrul, Sultan Murad I, Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pemerintah pertama ialah Sultan Utsman bin Ertugrul, manakala pemerintah terakhir ialah Sultan Abdul Majid yang kedua. Antara pusat pemerintahan pada zaman Kerajaan Utsmaniyah, yang pertama Sorgut, seterusnya Bursa, diikuti oleh Eddin dan akhir sekali ialah Istanbul. Sebenarnya terdapat beberapa buah kerajaan Islam yang lain selepas Kerajaan Abbasiyah selain daripada Kerajaan Utsmaniyah. Antaranya ialah Kerajaan Fatimah, Kerajaan Ayyubiyah dan Kerajaan Mamlukiyah. Seterusnya kita lihat ketokohan Sultan yang terkenal pada zaman Kerajaan Utsmaniyah. Yang pertama, Sultan Utsman bin Ertugrul. Nama penuhnya ialah Utsman bin Ertugrul, lahir pada tahun 656 Hijrah bersamaan 1258 Masihi, mangkat pada 726 Hijrah bersamaan 1326 Masihi dan tempoh pemerintahan selama 27 tahun. Dia merupakan pemerintah pertama Kerajaan Utsmaniyah. Antara sumbangan baginda ialah menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Byzantine. Yang kedua, mengisytiharkan kemerdekaan daripada Kerajaan Saljuk. Seterusnya yang ketiga, mengasaskan Kerajaan Utsmaniyah. Yang kedua, Sultan Murad I bin Orhan. Nama penuhnya ialah Murad I bin Orhan, lahir pada tahun 726 Hijrah bersamaan 1325 Masihi, mangkat pada tahun 791 Hijrah bersamaan 1388 Masihi dan memerintah selama 30 tahun. Baginda merupakan pemerintah yang ketiga dalam Kerajaan Utsmaniyah. Antara sumbangannya ialah membentuk pasukan Janissary, yang kedua memodernkan angkatan tentera laut dan yang ketiga menjadikan Eddin sebagai ibu negara. Seterusnya yang ketiga, Muhammad Al-Fatih bin Murad yang kedua. Nama penuhnya ialah Muhammad Al-Fatih bin Murad II, lahir pada tahun 833 Hijrah bersamaan 1429 Masihi,
mangkat pada 886 Hijrah bersamaan 1481 Masihi. Tempoh pemerintahan selama 31 tahun, ya, dan baginda merupakan pemerintah yang ketujuh Kerajaan Osmaniyah. Antara sumbangannya ialah membuka kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijrah bersamaan 1453 Masihi. Berjaya menyatukan empayar di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary dan mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina Kompleks Al-Fatih. Seterusnya pemimpin yang keempat ialah Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Nama penuhnya ialah Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I, lahir pada 900 Hijrah bersamaan 1494 Masihi, mangkat pada 974 Hijrah bersamaan 1566 Masihi, memerintah selama 48 tahun, ya. Dan baginda merupakan pemerintah ke-10 Kerajaan Osmaniyah. Okey, antara sumbangannya ialah membuka Belgrade, membuka Algeria dan Tunisia, menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Qanunim, dan seterusnya mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis yang merupakan sebuah kuasa besar, ya. Jadi ini adalah 4, ya, antara pemimpin yang hebat pada zaman pemerintahan Kerajaan Osmaniyah. Okey, untuk bahagian 1 hingga sini saja, dan kita akan menyambung seterusnya bahagian yang kedua pada pelajaran yang seterusnya. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.